Ada satu susuk tubuh perempuan seperti yang saya cakapkan tadi, berbaju kurung, berkain batik, sedang berdiri, pijak dada dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, Hanif Abdul Halim. Sebelum saya memulakan video kita pada kali ini, saya sebenarnya nak mohon maaf lah kepada anda semua yang tertunggu-tunggu video terbaru daripada saya. Sebab saya rasa dah lebih kurang 10 hari kot saya tak upload video. Bukan saya tak nak buat video, saya dah record, tapi saya terpaksa last minute dapat tahu saya terpaksa attend ataupun pergi ke satu kursus yang dianjurkan oleh tempat kerja saya. Yang mana saya terpaksa lah bermalam di sana selama seminggu, Isnin sampai Jumaat, full dengan aktiviti daripada pagi sampai malam. Saya betul-betul tak sempat lah. So baru kali ni saya sempat untuk buat video sebab saya dah balik kan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe, dan yang mana yang baru disampai ke channel saya ni, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Hakim. Yang mana Hakim ni bagi tahu dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia sendiri alami sewaktu dia masih lagi belajar di sebuah universiti awam yang terletak di Pahang. Dan kisah gangguan ini pula berlaku di bilik hostel dia. Kisah dia berbunyi begini. Okey, pada hari yang pertama dia masuk ke college ni, okey, dia kena macam biasalah, kena daftar apa semua kan. Dan kemudian dapatlah bilik macam hostel. Dan bilik hostel ni agak kecil tau. Boleh masuk mungkin dalam 2 orang je sebab ada 2 katil. Jadi satu bilik 2 orang macam tu lah. Daripada hari pertama dia masuk ke bilik tu, memang dia tak adalah rasa apa-apa sebab yalah hostel kan. Jadi bila dia dah masuk, dia tunggu daripada pagi sampailah ke malam. Okey, pada malam yang pertama dia kata, kenapa tak ada orang masuk dalam bilik dia? Kan sepatutnya ada 2 orang, tapi dia seorang je. Jadi bila dia tanya-tanya bahagian urus dia, yang mana budak yang sepatutnya duduk dalam bilik dia ni tak datang tau masa hari pendaftaran tu. Jadi terpaksalah dia tinggal seorang. So sepanjang dia belajar sem yang pertama ni, memang dia kata dia tinggal seorang lah. Pernah ada satu kejadian yang mana pada waktu tu malam tau. Malam tu dia sedang basuh baju bersama dengan seorang lagi rakan dia. Sedang dia basuh baju, dan kemudian bila settle dia basuh baju, macam biasalah kita akan jemur, betul tak? Dia pun pergilah ke bahagian belakang dan kemudian dia jemur di bahagian ampayan lah, ampayan yang banyak tau. Okey, dia dengan kawan dia sangkut baju sambil tu dia berbual lah dengan kawan dia, berbual. Tiba-tiba dia terperasan, yang mana agak jauh lah kedudukannya benda tu, di bawah orang kata apa, sebatang pokok. Yang dia kata rupa bentuk dia macam seorang perempuan tetapi sama-sama. Dan kemudian bila dia tengok, orang ke? Dia macam tak berhenti daripada apa yang dia tengah buat ni. Dia berhenti, dia tengok, orang ke apa tu dia tengok. Lepas tu dia tanya kawan dia, kau nampak tak?
ada orang berdiri kat situ. Dia cakap macam tu. Dia kata kesilapan dia malam tu adalah dia tegur benda tu kan. Dia tegur, kau nampak tak ada benda macam ada perempuan berdiri kat situ. Kawan dia ni pun pandang lah dekat tempat yang ditunjuk kan. Dia kata, perempuan mana? Gelap tu Kim. Kau biar betul. Tu bawah pokok tu, kau tengok betul-betul. Tak tahulah kalau daun, tapi aku nampak macam perempuan lah, dia cakap tu. Tiba-tiba kawan dia macam pukul tau bahu dia. Macam, uish kau ni, apa payahlah tegur dah malam-malam ni. Dah, jomlah kita naik atas. Dia cakap macam tu. So yang dia ni pun macam, betul lah, kenapa aku tegur kan? Dia cakap tu. Okay, tak apalah. Dia pun pandang balik ke dekat pokok ni tadi. Dah tak ada dah. Dia dah tak nampak dah. Mungkin dia kata ilusi lah, ataupun pantulan cahaya pada daun ke menyebabkan dia nampak seakan-akan susuk tubuh seorang perempuan. So salah nampak lah. Dia fikir macam tu. Angkat bakul dia teruslah naik ke bilik dia balik. Okay, naik ke bilik dia dan kemudian dia sambunglah study sikit kan, sebab keesokannya tak ada kelas. Jadi dia pun study lebih-lebih kurang. Dia tidur agak lewat pada malam tu. Jadi waktu dia nak tidur, waktu tu jam mungkin dalam pukul 1 lebih ataupun pukul 2 lah, sebab dia kata dia tidur lambat kan. Okey, dia baring dekat katil dia tutup lampu apa semua. Ni kira dia dah belajar lama lah, bukanlah malam pertama tu, tak. Ni kira dah lama lah, kejadian ni dah berlaku selepas dia belajar dekat situ. Okey, dia pun baring nak tidur. Dia kata dia menghadap ke arah dinding. Yang mana belakang dia ni ada satu katil tau. Yang mana katil ni tilam saja dengan bantal. Tak ada sarung tilam, tak ada sarung bantal. Macam itulah. Jadi dia kata dia pun baring. Dia baring menghadap ke dinding dan kemudian dia terlelap. Tiba-tiba dia dikejutkan. Dia tersedar daripada tidur dia disebabkan dia rasa di bahagian kaki dia, okey, tilam ni, di bahagian kaki dia seakan-akan macam tenggelam. Macam tenggelam tau. Macam ada orang duduk. Menyebabkan dia tersedar. Lepas tu dia macam mata dia macam terpisat-pisat lah kan, ataupun macam terkebil-kebil kan. Ada orang ke? Dia cakap macam tu kan. Dia pun pandang. Dia macam toleh sikit kepala dia. Dia sedang dalam keadaan mengiring korang bayangkan. Mengiring. Dia pun macam toleh sikit. Dia toleh, dia pandang balik depan. Sebab apa? Dia kata dia nampak ada satu susuk tubuh perempuan yang berambut panjang sedang duduk dekat tepi katil dia. Betul-betul dekat bahagian kaki. Part ni dia kata dia dah rasa macam, yalah, of course lah, perasaan takut tu datang, betul tak? Seorang-seorang dalam bilik waktu tu, ada perempuan pula. Dan tentu ni asrama ni lelaki kan, ataupun hostel ni lelaki. Macam mana boleh ada perempuan kan? Okay, dia pun pejam mata. Dia pun baca apa yang dia tahu. Ini apa yang ditulis dalam email lah. Dia baca apa yang dia tahu dan kemudian hilang. Benda tu hilang. Dia rasa macam tilam dia ni naik balik. Macam dah benda tu dah tak ada lah. So okey lah, dia pun dah mula lega. Dia pejam balik mata untuk tidur. Tiba-tiba dia tengah pejam, mata dia terbuka tau. Sebab apa? Hakim cakap dia rasa pula tilam yang tenggelam, seakan macam ada orang duduk tadi, berada betul-betul dekat belakang dia. Betul-betul dekat belakang dia. Seolah-olah benda tu berubah. Daripada duduk dekat bahagian kaki, dia duduk ke bahagian belakang badan hakim. Jadi apabila dah berlaku macam tu, dia baca pula ayat kursi. Baca dalam hati, tiba-tiba keluar daripada mulut dia. Kira dia boleh dengar lah daripada telinga dia baca. Mungkin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Macam itulah kot kan, daripada mulut. Serentak dengan tu, waktu dia baca tu, dekat mulut dia ada suara kan. Dia dengar suara daripada belakang dia, seakan-akan macam bertanya, belum tidur lagi? Belum tidur lagi? Macam tu. Badan dia automatik menggigil. Dalam keadaan dia membaca, benda menggigil. Sampai beberapa waktu lepas daripada tu, benda tu pun hilang. Tak ada lagi lah benda tu kat belakang. Dia dapat rasa yang tilam dia dah kembali normal. Dia pun bangun daripada baring dia ni, duduk, dan dia pandang di sebelah dia memang katil kosong lah, macam saya cakap tadi kan. Dia turunkan kaki dan kemudian dia keluar daripada bilik dia. Dia keluar daripada bilik dia. Jam tak tahulah pukul berapa waktu tu, tapi masih malam lah. Dia keluar daripada bilik dan dia perasan ada satu bilik kawan dia yang masih terbuka. Dan lampunya masih terpasang tau. Jadi dia pun pergilah ke bilik kawan dia ni.
Yang mana dalam tu ada ramai, 4 orang lebih kurang macam tu, sedang berbual kan. Yalah, budak-budak bila tak ada kelas dia akan duduk macam tu lah kan, lepak dalam satu bilik. Dia pun masuk kat bilik tu dalam keadaan badan dia menggigil. Kawan-kawan dia tanya kenapa, dia pun ceritakan macam dia diganggu lah. So salah seorang daripada 4 orang ni tadi turun dengan dia sekali, sidai baju kan. So kawan dia kata, "Wish, kau ni kan aku dah cakap tadi kan jangan tegur. Sudah, kau ada cuci kaki tak tadi sebelum tidur?" "Tak adalah, kan kita terus naik." Jom cuci kaki dulu," dia cakap macam tu. Dia pun pergilah dengan kawan dia ni, pergi bilik air. Kawan dia teman dia. Dia cuci kaki, basuh muka, ambil uduk dan sebagainya. Malam tu diceritakan dia tidur bilik kawan dia. Bilik kawan dia bertiga, yang mana dia bawa lah dia punya bantal apa semua kan. Pergi kat bilik kawan dia, tidur kat bilik kawan tu untuk 1 malam. Dan gangguan ini berlaku hanya 1 malam je lah. Tak adalah malam-malam berikutnya, tak ada. Cuma dia kata mungkin berpunca daripada dia tegur satu entiti yang dikata seakan-akan perempuan itu. Mungkin benda tu adalah jelmaan jin lah, jin ataupun syaitan ni, yang mana dia tegur dan benda tu ikut dia sampai ke bilik. Seram lah cerita ni, pada saya seram. Masa saya baca mula-mula, saya meremang kan. Ni sebab kali kedua dia kurang sikit. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Hakim. Kisah seram kita yang kedua ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Syamim. Yang mana Syamim ni bagi tahu dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia menghadiri satu majlis makan malam yang diadakan oleh company tempat dia bekerja. Kisah dia berbunyi begini. Okey, saya cerita sikitlah berkenaan dengan Syamim ni. Yang mana Syamim ni, dia ni bekerja di sebuah syarikat menjual internet, syarikat swasta lah. Yang mana branch dia ni terletak dekat satu shopping komplek dekat area Selayang. Ini apa yang dia tulis Okey, menjadi kebiasaan ataupun memang setiap tahun company dia, setiap hujung tahun company dia memang akan buat orang kata apa, makan malam tau, bersama dengan semua staff dia. Tak kira lah daripada pangkat bos sampailah ke bawah-bawah ni akan berkumpul di satu hall hotel ni. Diorang akan makan malam. Lepas tu adalah cabutan bertuah dan sebagainya. Saya rasa anda semua pun pernah alami lah kot Okey, dia pun pergilah macam biasa, pakai smart-smart pergi makan kan. Lepas dia makan macam biasalah, lelaki kebiasaannya lepas dia makan dia akan keluar kan untuk pergi smoking ke, sebab dekat dalam hall ni memang tak boleh smoking lah. Jadi dia pun okey, keluar daripada dewan ni, beberapa orang lagi yang ikut dia lah. Keluar daripada hall ni, dia pun lepak kat luar, smoking, berbual lebih kurang, gelak-gelak. Tiba-tiba dia cakap dia terasa seakan-akan macam dia nak buang air. Buang air besar lah. Dan kemudian dia kata, "Ish, perut aku tak sedap lah, aku nak pergi tandas lah." Dia cakap dengan kawan dia. So kawan dia kata, "Pergi lah, tandas kat sana." Dia kata, "Tapi jauh sikit lah." "Jauh? Jauh, tadi aku dah pergi, aku cuci tangan tadi." "Jauh siap, kena jalan lalu sini straight sampai ujung sana, kau kena belok kanan." Ini contoh lah dia kata tandas tu jauh je. Ini contoh apa yang kawan dia cakap. Kau straight sampai ujung, lepas tu kau belok kanan. Kat situ lah. Jauh okey lah. Dia pun berjalan lah menuju ke arah tandas ni tadi. Dan kemudian dia jalan agak laju sebab dia kata, jauh juga tandas ni, dia cakap. Jalan punya jalan, sampailah dekat pintu tandas. Dia pun buka pintu tandas. Dan kemudian dalam tandas ni, Syamim cakap keadaannya agak suram tau, dan sedikit menyeramkan. Dia tak tahu menyeramkan daripada segi apa. Bilik air tu cantik je, tapi suasana tu yang menyebabkan dia rasa macam tak sedap tau. Macam kenapa macam suram sangat bilik air ni. So dia endahkan benda tu. Dia pun berjalan sampai ke cubicle, bilik air yang paling hujung. Jadi dia berjalan sampai kat bilik air tu. Dia pun buka, dia tutup pintu, kunci, dan kemudian dia buang air lah. Okey, sedang dia buang air, pada waktu tu tandas ni tandas duduk tau. Minta maaf lah saya cerita pasal tandas pula kan.
Tandas duduk. Dia pun duduk kat situ. Sambil tu yalah macam biasalah, bila nak buang air apa semua kan, dia main telefon kan, buka telefon apa semua. Sambil tu dia tunduk ke arah bawah lah. Tunduk ke arah bawah macam tu, tengah main-main telefon. Lepas tu settle je, dia pun tutup dia punya, orang kata apa, telefon ni. Bila dia off je ataupun matikan dia punya skrin ni, gelap kan, mesti akan ada pantulan. Betul tak? Pantulan bahagian atas. Part ni yang saya rasa menyeramkan lah. Yang mana bila dia tutup je skrin dia, dia kata dia nampak pantulan dekat handphone dia ni. Dia nampak seolah-olah macam ada satu kepala yang sedang menjengah daripada bilik air sebelah. Yang mana kepala tu betul-betul dekat atas kepala dia. Dan kemudian mukanya, dia kata dia nampak daripada skrin ni sama-sama, sebab skrin dia warna hitam kan. Nampak seakan-akan muka benda ni berkedut-kedut. Macam dia kata mungkin perempuan tua, mungkin juga atuk ke, dia tak pasti. Tapi mukanya sangat menyeramkan. Sedang tengok ke arah dia, menyebabkan dia simpan telefon dia balik dalam poket. Dan kemudian dia selesaikanlah urusan dia tu. Dia bangun tanpa tengok bahagian atas tau. Bangun daripada duduk dia dan kemudian buka pintu bilik air, terus berjalan melalui bilik air yang tadi tu. Bilik air yang dia kata bilik air sebelah dia lah. Dan kemudian dia tengok pintu memang tertutup. Dan kemudian dia punya bahagian kunci, kan kunci dia ada warna merah dengan warna hijau, betul tak? Maknanya kalau ada orang kat dalam, dia akan warna merah. Maknanya dah kunci daripada dalam. Sekarang ni pintu bilik air ni ada warna hijau, maknanya pintu ni tak berkunci. Dia kata dia tak tahu macam mana dia dapat satu keberanian. Dia tolak pintu bilik air ni perlahan-lahan. Buka sampai habis. Tak ada orang dalam bilik air tu. Tak ada orang. Menyebabkan dia kata, ush, gila lah, dia katakan. Dalam masa dia tengah tengok bilik air yang tak ada orang ni kan, bilik air yang tempat dia masuk tadi, ada satu lembaga, seolah-olah macam saya cakap tadi, mukanya buruk, berkedut-kedut, keluar daripada bilik air yang dia masuk tadi. Yang mana dia nampak bila ada sesuatu yang keluar je, dia terus lari pergi ke arah pintu bilik air yang besar, yang utama tu. Buka pintu, lari sampai ke hall balik semula. Dan kemudian dia dalam keadaan takut. Dia masuk ke dalam hall. Dia tak tahu kenapa dia rasa macam benda tu ikut dia. Tapi tak ada, dia tak nampak pun. Dia hanya nampak dalam bilik air tu. Tapi dia perasan macam macam benda tu masih ada dekat keliling dia. Sebab dia rasa takut tu tak habis lagi tau. Sampailah selesai semua event, ada cabutan bertuah dan sebagainya. Dia pun balik lah kan. Balik menaiki kereta sampailah ke rumah. Memang tidak ada gangguan yang lain lah. Itu saja gangguan dia. Dia balik mandi dan kemudian dia tidur. Kejadian seram ni berlaku sekejap je lah. Tapi dia tak dapat lupakan. Sebab dia cakap dia nampak daripada handphone dia tu, memang mukanya sangat menakutkan. Menyebabkan dia takut untuk pandang ke atas. Dia tak adalah toleh pandang macam tu, tak. Dia terus tutup telefon dia. Tutup pula. Tarik telefon dia, masuk dekat dalam poket. Dan kemudian selesaikan urusan, keluar daripada bilik air ni. Dia tengok pintu bilik air tu tutup kan. Dan tiba-tiba macam mana benda tu boleh keluar pula daripada bilik air dia. Bilik air yang dia masuk tadi. Mana benda tu betul dekat belakang dia kan. Itulah pengalaman seram yang pada saya menarik sangat untuk kita dengar, yang dikirimkan oleh pengirim kita ni, iaitu Syamim. Untuk kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Adan. Yang mana Adan ni dia nak berkongsi dengan kita satu pengalaman seram yang dia sendiri alami sewaktu dia menginap di sebuah hotel yang terletak di Port Dickson. Yang mana kisah gangguan ni berlaku di dalam bilik dia sendiri tau. Okey, kisah dia bermula begini. Okey, dia pergi ke hotel ni pun sebab ada urusan kerja lah, yang mana banyak
Staf-staf daripada negeri lain, yang mana ada daripada KL, daripada Selangor, daripada Perak, Kedah, Terengganu, kira satu Malaysia punya lah. Cawangan-cawangan satu Malaysia ni berkumpul dekat situ. Ada meeting pada waktu tu tau. Jadi biasalah hujung tahun kan ada buat meeting apa semua. Jadi setiap satu orang kata pegawai ni diberikan bilik untuk dia orang menginap, dan yang mana seorang satu bilik lah. Jadi yang mana ada pasangan, dia akan bawa pasangan dia lah, isteri kan. Macam si Adan ni pula pada waktu tu dia masih lagi single ataupun bujang lah. Jadi dia tidur satu bilik tu dia seorang. Pernah berlaku satu kejadian seram yang mana malam kedua dia tidur di hotel tersebut. Yang mana pada waktu tu lepas dia settle meeting apa semua makan kan, dia pun naik semula ke bilik, penat lah. Dan kemudian dia pun baring dalam bilik dia. Baring, dia kata dia tak boleh tidur. Mungkin terlalu penat ke, dia tak pasti. Dan kemudian dia bangun, dia terus pergi mandi, baring balik, pejam mata, tak nak tidur juga. Buka TV dalam bilik hotel, tengok rancangan yang mungkin tak menarik ke kan. Tengok, tak mengantuk juga. Jadi dia kata, kenapa aku tak boleh tidur kan? Tak apalah, ambil angin sekejap lah, dia cakap. Dia pun keluar daripada bilik dia. Yang mana dia keluar, bukan keluar pintu tau. Yang mana bilik dia ni ada balkoni. Yang mana balkoni ni diceritakan menghadap ke arah pantai. Jadi cantik lah view-nya. Tapi waktu malam apa je yang nampak kan? Gelap lah kan. Dia pun buka lah sliding door dekat dia punya balkoni. Bila dia buka aje, dia kata dia perasan bila dia melangkah selangkah keluar daripada bilik dia ni, dia nampak dekat sebelah, balkoni sebelah dia, ada satu perempuan yang berpakaian baju kurung dan kemudian orang kata kain batik, sedang berdiri pandang ke arah pantai juga. Dan pada waktu tu dia fikir, mungkin pasangan bilik sebelah lah, mungkin isteri pegawai sebelah kan. So dia beranjak lah sikit, pergi ke arah bahagian hujung balkoni sebelah sini. Dia tak tegur tak apalah, buatnya bini orang sebelah kan. Jadi dia pun pandanglah ke arah pantai, just ambil angin je. Sebab dia kata dia tak smoking, so dia just ambil angin. Lepas tu fikirkan hal kerja juga kan. Sebab dia tinggalkan office dia, kat office pun ada kerja kan. Dia fikir pasal kerja lebih kurang. Dan kemudian dia jalan lah menuju ke arah bilik dia balik, nak masuk bilik. Part ni yang saya meremang lah masa saya baca. Yang mana bila dia toleh je, dia nampak perempuan yang sedang berpakaian baju kurung ni kan, pandang ke arah dia tapi tak nampak muka. Yang mana perempuan ini pandang ke arah dia dengan rambut yang tutup bahagian muka tau. Menyebabkan timbullah satu figure yang seram kat situ kan. Dan dia perasan juga pintu sliding bilik sebelah ni tertutup. Tertutup tau. Mana mungkin lah kot lah kalau isteri orang sebelah ni keluar, mesti pintu sliding terbuka, betul tak? Jadi dia kata, pintu sliding tutup, perempuan ni siapa? Dia cakap macam tu kan. Dia pun tundukkan pandangan dia terus masuk dalam bilik dan kemudian tutup pintu sliding. Okay, dan kemudian dia masuk dalam bilik, terus duduk dan kemudian dia terfikir, apa yang aku nampak ni? Dia cakap macam tu kan. Tak apa, dia pun baring, letak je kepala dia kata dia tidur. Tidur dalam keadaan mengiring, pandang ke arah sliding ni. Tapi sliding dah tak nampak luar lah, sebab ada orang kata langsir yang tak boleh tembus pandang kan. Okay, dia pun tidur. Dia tidur pada waktu tu, dia kata entah macam mana, yalah kita tidur kan bergerak betul. Kadang-kadang kita mengiring, kadang-kadang kita terlentang. Dia tersedar disebabkan dia rasa dia sesak nafas. Nafas dia seakan-akan macam susah tau. Dia seolah-olah macam ditindih. Dan apabila dia cuba buka mata dengan sekuat hati dia dapat buka sikit je. Dan dia nampak ada satu susuk tubuh perempuan seperti yang saya cakapkan tadi, berbaju kurung, berkain batik, sedang berdiri, pijak dada dia. Yang mana muka benda tu toleh ke bahagian bawah, rambutnya tutup dan kemudian nampak mukanya. Yang mana matanya berwarna merah dan kemudian mukanya sangatlah menyeramkan. Serentak dengan tu, bila dia nampak tu, dia pejam mata dia. Dan kemudian selang beberapa waktu, dia kata dia dapat gerakkan tangan dia. Dia gerakkan tangan dia, mata dia terbuka, dia terduduk, bingkas dia terduduk. Dan kemudian dia macam nafas dia berat lah. Dan kemudian dia pandang ke arah belakang semua kan. Memang tak ada orang dalam bilik dia.
Dia bangun balik, pergi ke arah bilik air, cuci kaki, baring balik semula dekat katil dia. Dia tak dapat tidur sampailah keesokan harinya. Bila dah masuk waktu pagi apa semua kan, dia pun turun pergi sarapan, berbual dengan kawan-kawan dia. Nak dijadikan cerita nak dijadikan cerita, bila dia turun pergi makan ni, yalah ada pegawai-pegawai daripada tempat lain kan, duduk dalam satu meja. Dia pun join lah sekali. Takkan dia nak duduk seorang-seorang kan. Dia bawa makanan dia apa semua, duduk sekali berbual. Berbual. Salah seorang daripada pegawai ni, yang mana pegawai ni daripada Terengganu tau, dia pun cerita yang mana korang duduk dekat bilik tak kena ganggu. Dia cakap macam tu. Yang si Adan ni dia macam terdiam tau. Diam je. Dia tak cakap apa-apa lagi. Sekali pegawai ni cakap, malam tadi aku tak pasti dalam pukul berapa, pintu sliding bilik aku kena ketuk. Tek 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 tek. Tapi dia tak buka lah dan dia tak tengok. Sampailah dia nak tidur, dia kata dia dengar bunyi tek 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 tek. Lepas tu bunyi tu dah tak ada lagi. Si Adan ni pula tanya dekat pegawai tu, bilik kau bilik berapa? Dia kata bilik aku bilik 712. Dia kata macam tu lah. 712? Kenapa? Engkau? Bilik saya 713. Oh, kita duduk sebelah ni, jiran. Dia kata, jiran rupanya. Dia cakap macam tu kan. Tu dia orang gelak-gelak satu meja. Kau ni apalah, jiran bilik sebelah pun tak kenal. Dia kata kan. Mana balik daripada meeting terus masuk bilik kan. Mana ada nak tegur-tegur ke apa, dia kata. Si Adan ni pun cakap, semalamnya ni, dia nampak ada perempuan duduk dekat luar, orang kata balkoni kan. Dekat balkoni orang sebelah ni. Yang mana pada waktu tu dia sedang keluar. Dan kemudian bila dia masuk, dia diganggu. Adakah selepas saja orang tu tak dengar lagi bunyi ketukan, sebenarnya benda tu dah masuk ke bilik dia? Itu dia tak pastilah, dia kata. Tapi memang dia seolah-olah macam ditindih. Dan kemudian bila dia buka mata, sikit je dia dapat buka, dia nampak benda tu betul-betul berdiri pijak dada dia. Dua-dua kaki ada kat atas dada dia. Sebab tu dia susahlah nak bernafas. Apa punca dia tak pasti. Dia tak ada pun keluar ke malam tu, tak ada. Cuma mungkinlah benda tu ialah gangguan yang memang ada kan dekat kawasan hotel tu. Kebetulan pula dia keluar. Dan dia keluar pula. Lepas tu bila dia nak masuk bilik, dia nampak benda tu pandang ke arah dia. Masa dia tutup pintu kan, mungkin benda tu dah masuk lah. Ikut saing dia ke, itu saya tak pasti. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Adan. Kisah seram kita yang keempat ni pula dialami oleh pengirim kita yang bernama Akmal. Yang mana Akmal ni nyatakan dalam email, dia ni tinggal di negara jiran kita, iaitu Singapura. Dan dia pernah mengalami satu pengalaman seram, yang mana kisah ni pun dah lama tau berlaku. Tahun 1990 lebih macam tu, awal 90-an lah. Saya pun mungkin belum lahir time tu. Okay. Dan pada waktu tu dia ni diganggu di sebuah hotel yang terletak di Melaka. Kisah dia berbunyi begini. Pada waktu tu awal perkahwinan tau. Yang mana ialah macam semua orang juga buat, saya rasa, pergi honeymoon, betul tak? Jadi suami dia ni ajaklah pergi honeymoon ke Malaysia. Jadi dia datang Malaysia, dia melawat satu kawasan di area Melaka. Yang mana dia pergilah Bandar Melaka, tengok apa semua kan. Dan dia menginap di sebuah hotel tau. Hotel ni saya boleh reveal lah nama dia, sebab dia punya hotel dah tutup, dah lama tutup. Saya pun tak pasti tutup sebab apa. Nama hotel ni adalah Hotel Paradise Village. Hotel Paradise Village tau. Dan Akmal ni bagi tahu pada waktu tu hotel ni boleh dikategorikan hotel mewah lah. Harga dia pun mahal, kan? Jadi dia menginap lah, dia duduk kat situ, menginap lah dekat sebuah bilik. Yang mana bilik ni di bahagian atas tau, tingkat atas-atas. Tingkat berapa dia tak ingat. Dan kemudian pernah berlaku satu kejadian seram, yang mana pada waktu tu dia ni balik daripada berjalan lah malam pada waktu tu, sampai dekat bilik hotel, dia pun baring dekat atas katil. Kemudian dia cubalah untuk macam kata tidur kan. Lepas tu suami dia tegur dia. Suami dia kata, kalau ya pun cucilah kaki. Dia kata macam tu kan. Okey, kejap. Okay, kau nak mandi? Dia kata macam tu kan. Bolehlah, mandilah. Jomlah mandi, jom. Bila jom mandi tu korang faham-faham lah ya. Okey, jadi selesai je mandi.
Dia pun baring kat atas katil. Kemudian bila dia baring kat atas katil, dia kata dia pandang ke arah kanan tau. Dia tidur mengiring di sebelah kanan, dan kemudian sebelah kanan ni terus bawah lah. Tak ada, dia bukan tidur sebelah sini, dia tidur sebelah sini tau. Kira kalau dia toleh kanan tu, dia dah nampak mungkin sliding ke ataupun meja ke, macam tu. Belakang ni adalah suami dia yang baring. Jadi bila dia tengah nak, mamai dia tengah nak tidur ni, dia cakap dia kena peluk dengan suami dia. Biasalah kan, suami peluk daripada belakang. Dia pun peganglah tangan suami dia, angkat letak dekat bahagian pipi dia. Pegang, kemudian dia letak dekat pipi, baring. Dan kemudian dia kata dia pelik. Dia pelik sebab dia kata tangan ni seolah-olah macam tangan yang menggerutu tau. Tangan ni menggerutu, dan dia kata ini bukan tangan suami dia. Menyebabkan dia lepaskan tangan tu, dan kemudian tangan tu terus macam seret kat badan dia, tarik balik tau. Kemudian dia toleh ke bahagian belakang. Dia tengok selimut masih lagi tertutup lah. Dia angkat selimut ni, tak ada orang dekat belakang dia. Menyebabkan dia duduk, dan kemudian dia nampak suami dia sedang duduk dekat satu kerusi, pandang ke arah TV. Dia pandang suami dia, lepas tu suami dia pandang dia balik tau. Kenapa? Awak tak boleh tidur ke? Tadi penat sangat. Abang baring ke tadi? Tak ada. Mana ada abang baring? Abang duduk sini lah. Lepas mandi tadi abang duduk sini. Kenapa? Abang cakap betul, abang baring tadi. Mana ada saya baring? Saya duduk sini. Kan tadi lepas saya pakai baju, saya duduk sini. Saya tengok TV. Kenapa dengan awak ni? Abang cakap lah betul-betul. Betul lah, awak ni kenapa? Suami dia macam naik suara lah kan. Awak ni kenapa? Saya duduk sini lah. Bang, tadi saya rasa macam ada orang peluk saya lah. Dia cakap macam tu. So suami dia pun macam, awak ni biar betul, saya kat sini, saya tak baring lagi lah. Bang, saya takut lah bang. Awak ni, itulah. Aduh, macam mana tak apalah, dia kata. Awak dah solat belum? Dah solat dah. Betul. Tadi dekat ni kan kita berhenti kan, saya solat. Okeylah. Bang, baringlah sini bang. Yelah. Suami dia pun baring, dan kemudian biarkan TV terbuka. Suami dia baring belakang dia. Dan dia nampaklah memang suami dia baring, bantal ditinggikan sebab kepala suami dia nak tengok TV kan. Jadi suami dia popok dia, dah tidur. Dia pun cuba pejam mata, tak boleh tidur tau. Malam tu dia tak boleh tidur. Dia pandang suami dia lagi. Tidurlah abang, jangan tidur dulu tau, tunggu saya tidur. Ya, tidur dulu, suami dia kata. Okey, dia pun baring. Dia tertidur. Dia tak pasti pukul berapa, tapi dia tertidur sampailah keesokan harinya. Kisah ni berlaku, dia simple je lah. Kisah ni simple je, tapi pada saya menarik dan juga menyeramkan juga. Siapa yang peluk dia? Betul tak? Siapa yang peluk dia? Tangannya menggerutu. Dan kalau tak ada orang, yalah, pastilah benda tu adalah gangguan makhluk halus, betul tak? Ataupun perasaan dia ke, mungkin waktu tu dia dah hampir-hampir terlena ke, tu saya tak pastilah. Dan saya ada juga search pasal, orang kata apa, kisah gangguan-gangguan yang pernah berlaku dekat hotel ni, Hotel Paradise Village ni. Saya tak tahu sebab apa dia tutup. Orang Melaka yang tengok video ni cuba komen kat bawah. Kenapa agaknya hotel ni ditutup? Mungkin masalah ekonomi ke kan? Boleh share dekat ruangan komen Dan hotel ni memang besar tau. Besar sebenarnya. Bila saya tengok gambar sekarang, dah terbengkalai lah. Betul tak? Dan saya ada juga naik motor pergi dekat area hotel ni, yang mana hotel ni betul-betul dekat belakang bangunan kerajaan. Bangunan kerajaan. Bangunan ni memang besar, tinggi. Tapi dah buruk terbengkalai. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Akmal. Untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini, kisah ini bukanlah dikirimkan kepada saya melalui email ataupun telegram. Kisah ini saya sendiri yang alami. Pada awal video saya ada bagi tahu anda kan, saya ada pergi satu kursus yang mana diadakan di satu camp tau. Bermalam dekat sana selama 5 hari. Dan kedudukan camp ni pula dikelilingi dengan kawasan kelapa sawit yang sangat besar.
Nak masuk dekat camp ni pun, mula-mula saya sampai, saya kata, jauhnya nak masuk ke, sebab saya naik van kan waktu tu. Saya kata, jauhnya nak masuk ke dalam kawasan camp ni. Jumpa je saya kata, ni memang confirm lah, tak boleh keluar. Kalau keluar pun nak pergi mana kan. So memang bermalam kat sana je. Okey, nama camp ni saya tak dapat nak reveal lah, sebab masih lagi beroperasi dengan baik. Dan kemudian banyak jabatan-jabatan yang buat khusus dekat situ. So saya just kongsilah pengalaman yang saya alami. Mungkin pengalaman ni tak seseram lah pengalaman-pengalaman yang saya kongsikan dekat anda sebelum ni, tapi pada saya agak misteri. Okay, pada hari pertama saya sampai je dekat camp ni, biasalah ada pendaftaran dan kemudian ada masuk bilik dan sebagainya. Bila saya masuk je, bilik dia ni dekat dalam satu kawasan macam rumah yang besar, dan kemudian ada pintu bilik satu macam tu. Satu bilik ada 5 katil, yang mana setiap penjuru bilik ni ada satu katil lah, maknanya 4 katil, dan ada satu katil yang betul-betul terselit di antara 2 katil. Maknanya ada 5 Okey, saya pun masuklah dekat satu bilik ni, dan kemudian saya perhatikan bilik saya ni hanya ada 3 orang je. Maknanya ada 2 katil yang tersisa, tak ada orang tidur Okey, saya pun keluar balik daripada bilik dan kemudian pergilah kelas kan. Pergi kelas, attend kelas, sampailah waktu maghrib, solat maghrib, dan kemudian balik mandi, keluar balik sebab ada aktiviti malam. Start pukul 8.30 malam, habis pukul 10.30 malam. Adalah lari-lari lah, kira macam aktiviti berpasukan lah, senang cerita kan. Okey, biasanya malam saya dah ada kat rumah, jadi bila habis pukul 10.30 tu memang dah penat sangat dah. Time tu kan. So saya pun balik ke bilik balik semula, dan niat saya pada waktu tu adalah nak masuk bilik, buka kasut dan keluar pergi cuci kaki lah, mandi kan. Tapi disebabkan tu hari pertama, dan kemudian saya betul-betul tak larat. Saya hanya cocok charger dekat telefon, dan kemudian saya letak kepala, saya tertidur. Tertidur tau, dalam bilik tu. Saya sedar balik, saya tak tengok jam, tapi malam lagi lah waktu tu. Saya sedar pun disebabkan saya rasa saya punya selimut ni seolah macam ditarik jatuh ke bahagian tepi katil. Yang mana tepi katil saya ni ada 2 katil lah. Saya tidur di bahagian penjuru tepi tingkap tau. Betul-betul dekat bawah aircon. Jadi memang sejuk lah. Bila saya terasa saya punya selimut ditarik ni, saya buka mata saya kata, mana selimut ni? Sejuk gila, saya kata kan. Saya pun perhatilah, cari-cari, tak ada. Yang ada beg saya je lah atas katil waktu tu. Saya pandang ke sebelah kanan saya ni, ada satu katil kosong, dan kemudian sebelahnya baru ada orang. Atas katil ni saya nampak ada satu, macam sama-sama lah dalam gelap ni, saya nampak ada seekor kucing yang berwarna hitam duduk pandang ke arah saya yang sedang tidur. Menyebabkan bila saya bangun je daripada tidur ni, saya pandang ke arah kucing tadi. Kucing ni pusing ke arah belakang dan kemudian turun daripada katil, masuk ke bawah katil kawan saya yang seorang ni. Jadi saya kata, macam mana kucing ni boleh masuk? Pintu tutup kan. Lepas tu macam saya kata tadi, aircon, tingkap mestilah tingkap yang tutup rapat kan. Macam mana kucing ni masuk? Lantak pi lah. Saya tengok saya punya selimut dah jatuh ke bawah. Saya ambil, saya pakai balik. Tapi saya tak boleh tidur, sebab saya rasa macam bukan ke kalau dia tak keluar, dia buatnya dia berak dekat dalam bilik macam mana? Saya terfikir macam tu lah, sebab dalam bilik aircon kan. Saya pun bangun daripada duduk, ambil bantal, saya macam tepuk-tepuk dekat bawah katil kawan saya ni. Tapi tak ada kucing yang keluar pun. So saya merangkak, tengok bawah katil. Mengejutkan bila saya tengok bawah katil tu sebenarnya tak ada apa-apa pun. Jangan katakan kucing, apa barang pun tak ada kat bawah katil. Jadi saya macam heran lah, mana kucing ni? Saya tengok dekat bawah katil saya tengok dekat bawah katil kawan saya lagi seorang. Lepas tu ada satu katil kosong, saya tengok juga, tak ada. Sampaikan saya buka lampu untuk tengok mana kucing ni kan. Buka lampu, perhatikan tak ada. Dan kemudian 2 orang kawan saya yang tidur dekat dalam bilik ni, 2 orang ni daripada bahagian lain lah kan. Dia jabatan lain. So dia cakap dengan saya, kenapa ni Dek? Kenapa kau buka lampu? Tadi aku nampak ada kucing tau. Mana kucing tadi tu pergi macam tu. Kucing apa dah malam-malam ni? Tutup lampu besok nak bangun lagi, solat subuh bagai, dia kata kan. Okey. Saya pun tutup lampu. Saya cakap lah, minta maaf lah ganggu kan.
Saya pun baring. Itu malam yang pertama tau. Saya pun baring balik, tapi memang tak boleh tidur. Saya tengok jam dekat telefon saya pada waktu tu pukul 4 lebih pagi. Dalam 4.30 macam tu lah. So, saya kata okey tak apalah. Dah alang-alang memang orang kata apa, dah nak pagi kan. Saya pun okey lah, duduk layan telefon sampailah masuk waktu orang kata dah pukul 5 lebih kan. Saya pun mandi dan kemudian terus pergi ke surau lah, solat subuh pada pagi tu. Itu pengalaman misteri lah yang saya alami pada malam yang pertama. Gangguan seram yang berlaku pada malam yang bukan malam yang kedua, malam yang terakhir. Yang mana malam terakhir ni ada satu aktiviti malam tau yang dinamakan sebagai night walk. Night walk. Semua orang dikumpulkan satu tempat dekat dalam kelapa sawit ni dan kemudian dilepaskan seorang-seorang berjalan dalam kegelapan malam ni lah. Hanya dibantu dengan cahaya bulan. Malam tu alhamdulillah cahaya bulan agak terang. Jadi saya macam pati-pati tengok kat bawah kan. Kita takut lecak je, itu je. Takut lecak ke binatang berbisa, itu je lah kan. Setiap pokok dia letak ada lampu stick. Lampu stick yang kalau korang perasan dekat event ke apa-apa macam, yalah event lah, orang buat macam rantai, lepas tu ada orang buat gelang yang bulat kan, warna hijau. Dia letak dekat setiap pokok. Jadi nak menandakan itu adalah laluan tau. Dan sebelum kita orang mulakan night walk ni, memang Urustia dah bagi tahulah, sekiranya nampak ke apa-apa, terserempak dengan apa-apa ke, buat tak tahu je, endahkan je. Memang akan ada Urustia yang duduk dekat dalam kelapa sawit tu tengok kita orang, tapi just endahkan je. Kalau rasa macam orang kata apa, tertanya-tanya lah, ini orang ke apa, cakap kod tau. Ada satu kod yang diberikan yang mana kita kena cakap kelopak, dan orang tu mesti balas jantung. Maknanya kita tahu, oh ini Urustia ataupun orang lah kan. So disebabkan saya takut pada waktu tu, yalah macam saya cakap dengan tuan-tuan lah, saya ni pun bukan berani sangat dan bukanlah takut sangat, tak. Jadi saya kata saya pakai earphone. Earphone, bukan earphone lah, macam apa, wireless punya earbud tu. Saya pakai kat telinga dan kemudian saya pasang lagu. Saya pun mulalah berjalan kan. Next sampai turn saya pun jalan. Jalan sepanjang perjalanan ni tak jauh mana pun. Cuma saya ada perasan lah dekat tepi jalan ni memang akan ada 3 orang duduk tau. Lepas tu depan sikit ada 2 orang. Saya tahulah itu memang Urustia lah pasti. Dan Urustia ni adalah buat bunyi-bunyi macam nak menakutkan kita. Tapi saya tak dengar lah sebab saya pakai earphone kan. Itu pun yang cerita pun peserta lain lah. Ada batu dibaling lah dan sebagainya. Saya pun jalan ikut lampu ni sampai ke satu section yang mana dia kena masuk kiri tau. Sepatutnya jalan dia masuk kiri, tapi saya nampak lampu tu straight je pergi dekat satu kawasan simpang 3 dan kemudian ada orang kata macam dia terbelah, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan tau. Lampu tu ke kanan, warna hijau, bulat-bulat macam tu. Saya nampak ada 2 orang Urustia dekat sebelah tepi dan kemudian saya cakap, Assalamualaikum, saya kata macam tu. Saya pun lintas dia orang. Jalan jauh sikit, saya dengar macam ada suara perempuan menjerit. Bukan menjerit, macam tinggi suara tau. Saya kata, suara apa tu? Saya buka earbud saya dan kemudian saya dengar ada suara perempuan dekat belakang. Dek, kau nak pergi mana? Dia kata macam tu. Saya pun, dia toleh belakang. Ya? Kenapa, Cik? Kau nak pergi mana? Ni lah, ikut lampu. Saya kata macam tu kan. Kod kau apa? Kelopak. Okey, betul. Mana ada? Sini, laluan kau sini, bukan situ. Saya pun toleh depan balik. Bila saya pandang ke depan, demi Allah saya kata, saya tak nampak dah lampu yang saya nampak tadi tu. Lampu yang saya nampak tadi tu dah tak ada. Menyebabkan saya pandang balik pada 2 orang Urustia ni. Saya kata, tadi saya nampak ada lampu tadi, straight ni kan, pergi ke kanan. Dah, kau jangan ikut lampu tu. Ada seorang Urustia lelaki cakap kat saya, jangan ikut lampu tu, sini, jalan kau sini. Okey, terima kasih saya kata macam tu. Saya pun jalan, masuklah dekat laluan kecil tau. Memang dah nampak dah lampu hijau tu, panjang tau. Dia bulat-bulat kan. Saya pun jalan, lepas tu saya dengar belakang saya ada suara tapak kaki yang mengikuti saya dari belakang. Saya toleh belakang, saya tengok ada seorang budak lelaki. Dan saya cakap lah, kelopak, saya kata tu. Lepas tu budak belakang saya ni pun cakap, jantung, dia kata. Okey, orang lah kan. So saya kata, macam mana kau boleh sampai belakang aku ni? Entah.
Mana aku tahu dia cakap macam tu. Sebab nak lepaskan seorang-seorang ni pun lama juga tau. Lepas orang dah jalan, baru next macam tu. Kira ada jarak lah di antara satu peserta dengan satu peserta. So sekarang ni budak tu dah sampai belakang saya. Maknanya saya terlajak tu dah makan masa tau. Sampai budak ni dah sampai belakang saya. Kami pun berjalan lah bersama. Dan kemudian saya cerita dekat kawan saya ni, ataupun yang ikut saya ni lah, berbual dengan dia. Saya nampak ada lampu. Dan budak dia pun cakap memang dia tak nampak apa-apa lah. Dia tak nampak apa-apa, lampu ke tak ada. So bernasib baik lah saya tak straight kan. Kalau saya straight, mungkin saya boleh tersesat ke, saya pun tak pasti. Sampai dekat depan pintu pagar camp ni, dia akan pusing balik depan pintu pagar. Saya masuk dekat camp ni, dan nampaklah ada ramai yang duduk. Jadi bila saya sampai je dekat kumpulan-kumpulan ni, ada seorang urus dia cakap kat saya, "Kelopak," dia kata. Saya kata, "Jantung." Okey, duduk. Saya pun duduk sampai semua orang dah settle. Kita orang pun kira lah, semua sekali ada 84 orang. 84 orang tau yang join malam tu. Bila kira-kira, alhamdulillah lah cukup. Dan kemudian urus dia ni ada cakap, "Ada tak sepanjang tuan-tuan semua night walk ni, ada tak benda-benda pelik yang tuan-tuan nampak?" Saya pun angkat tangan. Saya cakap dengan urus dia tu, "Saya nampak tadi dekat simpang 3 kan, ada nampak macam simpang 3 macam ada lampu. Tapi bila saya ditegur oleh urus dia, saya nampak lampu tu dah tak ada." Saya cakap macam tu. Dan ada beberapa orang peserta yang lain, dia cakap benda yang sama. Dia angkat tangan dan kemudian dia cakap, "Saya pun nampak benda yang sama." Tahu. Dan dipastikan pula dengan urus setia yang dah tunggu dekat dalam tu. Ya, masa tu dia dah berkumpul sekali. Dia cakap, "Betul, ada 4 orang yang terlajak yang cakap benda yang sama." Ada lampu. Rupanya tak ada kan. Dia dah tersimpang lah daripada tersasar daripada laluan yang sebenar. Dan urus setia yang ketua ni, dia pun cakap, sebenarnya kawasan tu adalah kawasan hotspot. Cuma dia orang tak nak bagi tahu kita orang ni sebab takut kita orang ni kan, takut ke apalah macam tu. Jadi bernasib baiklah saya ditegur oleh urus setia tu. Dan disebabkan tu juga urus setia ni dia letakkan dekat situ supaya tak adalah orang yang tersasar ke apa kan. Okey, habis je semua dibenarkan masuk bilik. Dan kemudian besok harinya adalah hari penutup lah, hari last untuk balik kan, hari Jumaat. Sebelum saya balik ke bilik, saya berjalan ni bersama dengan urus setia yang ketua ni tau. Saya pun tanya dia, "Tuan, saya nak tanyalah, sepanjang buat night walk ni, pernah tak berlaku apa-apa kejadian seram yang tuan alami lah?" Dia kata, "Kenapa awak tanya?" Saya sebenarnya ada channel YouTube. Saya cerita lah, saya ada channel YouTube, YouTube yang cerita seram ni. Dan kemudian dia cerita kat saya, pernah berlaku satu kejadian batch sebelum saya. Sebelum saya lah, mungkin bukan tahun ni lah, tahun-tahun sebelum ni, berlaku satu kejadian yang mana semua sekali pada waktu tu ada lebih kurang 112 orang. 112 orang yang join night walk ni. Dia orang kira 112 orang cukup, dia orang pun mulakanlah night walk. Habis saja night walk ni, dia orang kata dia orang kira balik semua ada 113 orang. 113 orang. Menyebabkan dia suruh semua ketua kumpulan bangun, kira semula, tambah 113 juga. Kat sini dah ada something wrong lah. Sepatutnya 112 orang kan. Jadi bila dah berlaku situasi macam tu, dia pun panggil lah seorang ustaz yang memang dah standby. Masa malam saya night walk ni pun dia memang ada, tapi dia dekat bilik lah. Jika berlaku perkara yang tak diingini, dia akan keluar. Okey, ustaz ni keluar dan kemudian ustaz ni mulalah baca ayat apa semua. Dia suruh semua peserta bangun dan kemudian dia baca ayat. Tiba-tiba serentak dengan ustaz ni baca, keliling dia orang ni, pokok-pokok dan sebagainya seakan-akan ditiup angin dengan kuat. Macam nak ribut tau. Tapi tak hujan lah, nak ribut je. Jadi urus dia ni pun tengok lah kan, mata dah tak boleh nak tengok sebab dia punya angin ni terlalu kuat. Menyebabkan ustaz ni cakap, "Okey, semua peserta tuan-tuan dan puan-puan tolong berganjak sikit ke kanan." Dia cakap macam tu. So semua berganjak ke kanan. Dia baca lagi, baca. Dia kata, "Berganjak lagi ke kanan." Semakin jauh dia berganjak tu, tiba-tiba semua orang nampak ada seorang peserta perempuan yang tidak bergerak daripada tempat dia. Yang mana dia di bahagian hujung, dia pakai tudung agak ke depan sikit lah. Dan kemudian muka dia seakan-akan macam tak berapa nampak. Jadi ustaz ni kata, "Okey, berganjak sampailah tinggal perempuan ni seorang je dekat situ." Jadi bila semua perhatikan perempuan tu, dia tengok muka perempuan ni
ada iras-iras seorang lagi kawan dia yang berada dalam kumpulan tersebut. Jadi sebab tu masa diorang kira ni, diorang rasa benda tu cukup je lah. Sebab tu jadi 113 orang kan. Sebab muka dia tu lebih kurang dengan muka budak yang ada dalam kumpulan ni. Kalau muka lain, mungkin diorang kata, kau ni siapa? Bila masa pula kau join macam tu kan. Tapi bila dia menyerupai salah seorang perempuan yang ada dekat dalam, orang kata apa, kumpulan ni, semua orang macam tak perasan. Dan malam tu juga diorang settlekan hantar benda tu balik semula dekat tempat dia, dekat dalam kebun kelapa sawit ni lah. Hantar balik. Bila dah settle semua dibenarkan balik ke bilik. Dan ketua urus dia juga cakap dengan saya, perempuan tu pada waktu tu sedang datang bulan. Dan benda tu suka dan benda tu nak ikut. Kalau dia orang tak settlekan malam tu, kemungkinan benda tu boleh bawa sampai ke bilik pula. Gangguan tu boleh sampai ke bilik. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh urus dia tu. Dan banyak lagi lah gangguan-gangguan lain. Seperti ada bunyi suara perempuan mengilai, ada suara macam apa, perempuan menjerit daripada atas bukit. Atas bukit ni ada satu dewan. Atas tu memang jarang orang naik. Saya pun dah tanya pada urus dia lain. Dia kata dewan tu dah lama tak guna, tak digunakan. Jadi datang suara daripada atas tu. Diorang ni sebagai urus dia, diorang kena check lah. Takutlah berlaku benda-benda yang tak diingini kan. Tapi bila naik, cek keliling dewan dan sebagainya, memang tak ada orang dekat atas bukit. Suara siapa yang dia dengar tu? Macam itulah. Dia juga ada cakap yang, yelah, kawasan ni dekat dengan kawasan kelapa sawit, dikelilingi di tengah-tengah hutan lah, senang cerita. Jadi bukan kita saja yang duduk situ, ada benda lain yang duduk dekat situ. Mungkin perkampungan dia ke, itu saya tak pastilah. Urus situ tu tak cerita semua pada saya lah. Itulah pengalaman seram saya. Tak ada seram mana kot kan pada korang kan. Sebab ini kisah ni pada saya misteri lah. Yang pertama adalah kucing tadi. Daripada mana dia datang saya pun tak pasti. Silap saya lah sebab saya tak cuci kaki, saya tak mandi sebelum saya sebelum saya tidur kan. Lepas aktiviti tu pula dekat dewan terbuka, bukan dewan tertutup. Dewan terbuka, depan dia ada padang kawat, macam tu tau. Jadi adalah lari-lari dah, kita dah seronok-seronok bagai, dah penat, badan pun dah letih. Saya pun tertidur kan. Dan gangguan tu berlaku. Gangguan kedua pula misterinya bila saya nampak lampu tu. Saya takut juga saya yang lemah, tapi rupanya tak. Ada beberapa orang lagi yang terkena lampu tu. Nampak straight, terlepas. Sampai urus dia yang kena panggil. Betul tak? Kalau tak, mungkin saya tak tahulah, saya dah tersesat ke mana ke. Ada pernah berlaku orang hilang dekat situ, tapi dijumpai balik lah sebab dia tersesat. Mungkin disebabkan itulah pihak urus dia dah letak urus dia siap-siap kat situ. Kawasan yang hotspot ni dia letak urus dia. Bukan letak seorang lah, berdua ke ada yang bertiga, macam tu. Untuk memastikan setiap peserta ini mengikut laluan yang betul sampai balik ke camp. Itulah pengalaman seram saya. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video ni daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Mohon maaf sekiranya suara saya agak sengau ke apa kan, sebab hidung saya sesama baru balik daripada camp tu, batuk, kahak dan sebagainya. Jadi saya cubalah untuk orang kata apa, smoothkan saya punya penyampaian. Tapi kalau sengau-sengau sikit tu saya mohon maaf ya. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi
di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.